Okey, Assalamualaikum. Saya Puan Iriati, pengurus Pusat Internet Kapur Raja Bukit Kepong. Okey, pada hari ini saya nak share sedikit tentang panduan penggunaan telefon pintar untuk kanak-kanak. Okey, sebenarnya bukan umur yang menentukan sama ada anak-anak bersedia menggunakan telefon pintar. Lebih wajar kita ni sebagai ibu bapa memberikan telefon mengikut tahap kompetisi kanak-kanak tersebut. Segi kematangan daripada sikap anak-anak tersebut, kita perlu tahu anak-anak kita ni memang terdedah dengan kepesatan teknologi canggih terkini. Gadget, bangun tidur anak-anak kita dah diberi gadget. Untuk mengelakkan kesibukan ibu bapa, kita bagi anak-anak gadget, kan. So kita sebagai ibu bapa yang menentukan sama ada kita beri anak kita gadget ataupun tidak. Pada zaman kita dulu memang gadget ni orang cakap memang tak ada lah. Bangun tidur kita beraktiviti di luar, main. Tapi anak-anak sekarang memang umur 2-3 tahun sudah pandai bermain telefon pintar lah. Okey, sebagai permulaan, panduan penggunaan telefon pintar kanak-kanak sebagai permulaan. Pertama, kita mulakan dengan telefon yang asas. Jangan telefon yang mahal, iPhone dan sebagainya. Sebab anak-anak ni kalau guna telefon kita beli mahal, 2,000, 3,000. Lepas tu anak-anak guna jatuh. Bila jatuh tu kita marah tak? Marah kan. So kat sini efek segi orang kata macam kesian lah kat anak-anak kecil-kecil dah marah. Sebenarnya kita sebagai ibu bapa yang salah. Jangan bagi anak-anak telefon yang mahal, guna yang biasa-biasa saja ya. Okey, yang kedua, tetapkan peraturan penggunaan. Jika dia tidak patuh, peraturan yang lebih tegas diperlukan. Okey, kita sebagai ibu bapa juga kita tegas lah cakap, adik, ibu bagi adik guna hanya 1 jam saja. Lebih 1 jam matikan ataupun kita ambil saja. Dan dekat telefon tu kita tetapkanlah penggunaan lebih kepada pendidikan. Kita download lebih kepada pendidikan. Sekarang kalau kita tengok dekat Google Play pun banyaklah lebih more kepada education. Kita sebagai ibu bapa, kita tahu macam mana nak letak dekat handphone tu. Janganlah letak game ke. Kalau game pun lebih kepada game pendidikan. Yang ketiga, jadikan contoh teladan. Kita tahulah kita penggunaan gadget ni, kita lebih terapkan anak-anak nilai klik dengan bijak penggunaannya. Contohnya, jangan gunakan telefon bimbit sewaktu makan. Kalau kita tengok keadaan sekarang pun bukan anak-anak kecil saja. Kita tengok remaja-remaja kita, anak-anak kita kat luar. Kita berjumpa, kononnya nak berjumpa di kedai makan, tapi masing-masing tangan pegang telefon bimbit, betul tak? So kat sini kita terapkan nilai tu di rumah. Cakap, sekarang waktu makan jangan pegang handphone, jangan pegang telefon. Waktu makan tu waktu makan lah. Ataupun kalau kita tengok telefon bersama kalau kita tengok TV bersama keluarga, tengok TV, jom kita tengok TV. Handphone tu tak payah pegang. So kat sini kita terapkan nilai-nilai, orang kata nilai klik dengan bijak. Nilai orang cakap, kita tahulah macam mana nak orang kata nak berhadapan dengan gadget-gadget ni. Jangan telefon tu jangan bagi pegang dekat tangan, serasa pegang lebih daripada 1 jam.
Okey, baik. Setelah kita bagi anak kita gadget, perkara pertama yang perlu kita ajar, jangan menerima atau menerima panggilan lah daripada orang yang kita tidak kenali. Bagi tahu anak-anak, kalau ada yang nombor yang tidak dikenali, jangan angkat atau kita memberi respon, kita abaikan saja. Okey. Yang kedua, kita ajar anak-anak kita kemahiran sosial, etika dan tanggungjawab atas tadi kan. Betul, keselamatan dan talian juga penting. Anak-anak kita lebih terdedah kepada bully cyber, grooming. Okey, tentang bully cyber, grooming, next saya akan bagi tahu apa itu grooming, apa itu bully cyber dan seterusnya tanggungjawab keselamatan internet lah. Okey, yang ketiga, sentiasa berwaspada dengan persekitaran. Kita bagi tahu anak-anak kita, okey, persekitaran kita sentiasa berwaspada lah, yang saya menjerumus pada grooming tadi. Kita kadang anak-anak kita dia tengok, contohnya anak kita yang umur 8, 9, 10 tahun, ada setengahnya dia akan menyamar lah sebagai rakan sebaya. Tetapi hakikatnya gambar tidak menentukan siapa. Gambar tu contohnya dia letak gambar orang yang akan sebaya, padahal itu orang dewasa untuk mengambil kesempatan terhadap kanak-kanak. Okey, yang seterusnya, dapatkan nasihat. Dapatkan nasihat, pastikan kita sebagai ibu bapa memberi nasihat kepada anak-anak sekiranya apa-apa yang berlaku di dalam WhatsApp, WeChat anak-anak, bagi tahu kepada ibu bapa. Okey, kalau tak bagi tahu ibu bapa, bagi tahu pada guru, guru kaunseling. Okey. Pantau, seterusnya kita sebagai ibu bapa juga perlu pantau penggunaan telefon pintar kepada anak-anak. Pasangkan aplikasi yang menyekat, laman web yang tidak seharusnya lah. Kita sebagai ibu bapa perlu, orang cakap, perlu melihat, dalam handphone ibu bapa, dalam handphone anak-anak tu, apa yang ada dalam handphone tu. Okey. Okey, itu saja hari ini saya kongsikan sedikit panduan penggunaan telefon pintar kepada anak-anak kita. Terima kasih.